Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, belum pun bermula kempen sudah kecoh satu Malaysia. Sudah kecoh satu Malaysia. Memang PH dan UMNO ini dari dulu memang tak boleh bengam. Baru-baru ini digembar-gemburkan kononnya, ini baru kononnya. Kononnya ada pemuda UMNO yang mengganggu ceramah Pakatan Harapan dan juga muda. Betulkah perkara itu? Jangan sembarang tuduh, nanti kena saman fitnah baru tahu. Akhirnya, setelah viral di seluruh Malaysia, kononnya pemuda UMNO kacau ceramah Pakatan Harapan, kacau muda. Akhirnya mereka tampil membuat penjelasan. Penjelasan ini amat penting, kerana supaya kita faham, betulkah diorang ini pengacau? Betulkah diorang ini mengganggu ceramah Pakatan Harapan dan muda? Betulkah? Jadi penafian-penafian dan penjelasan itu sangat penting. Akhirnya pemuda UMNO tampil dan menafikan. Pemuda UMNO nafi ganggu ceramah Pakatan Harapan dan muda. Pemuda UMNO bahagian Muar tampil menafikan dakwaan pihaknya melakukan provokasi. Ketika ceramah Mega Muar, anjuran Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda di Parit Jawa dekat sini malam tadi. Sambil menyifatkan perbuatan provokasi itu, satu budaya tidak sihat di dalam politik negara, Ketua Pemuda UMNO bahagian Muar, Muhammad Helmi Abdul Latif berkata, UMNO juga menentang keras tindakan sedemikian. Katanya, ramai tanya saya betul atau tidak Pemuda UMNO Muar buat. Saya berani bersumpah, katanya. Tiada arahan daripada saya selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian Muar untuk buat perkara terkutuk ini. Penafiannya ialah tidak ada arahan daripadanya. Jadi, sama ada dari mana orang itu masih belum pasti, tapi yang pasti dia berani bersumpah bahawa tiada arahan daripadanya. Okey, katanya lagi, saya menentang sekeras-kerasnya. Kami tiada masa untuk ini, provokasi. Pentas politik harus diirai dengan terbuka. Kita jadikan manusia yang bermaruah. Kita nak lawan-lawan dengan ideologi yang betul. Kita bawa negara ke arah yang lebih baik, katanya menerusi ciapan di Twitter. Mengulas lebih lanjut katanya, tidak kira dibayar atau tidak, perbuatan itu adalah satu budaya yang tidak sihat di dalam politik negara Malaysia. Terdahulu ceramah Mega yang telah dibarisi oleh kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan dan muda malam tadi diganggu sekumpulan mat motor. Mat motor rupanya. Gangguan tercetus ketika giliran daripada Presiden muda yang juga penyandang kerusi Parlimen Muar, yaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyampaikan ucapannya. Ceramah berkenaan diteruskan selepas berjaya dikawal oleh anggota polis serta sukarelawan yang bertugas dan tiada insiden yang tidak diingini berlaku. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Rais Muklis Azman Aziz berkata, polis tidak menerima sebarang laporan mengenai insiden berkenaan. Mungkin dapat diselesaikan dengan baik kan, tak payahlah sampai polis-polis pula. Okey, so penafian sudah diberikan bahawa tidak ada arahan. Tidak ada arahan daripada Ketua Pemuda UMNO bahagian Muar. Jadi kita tidak tahu mat motor ini dari mana. Dari parti mana. Bebaskah dari parti-parti yang lainkah, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, Ketua Pemuda UMNO bahagian Muar bersumpah bahawa benda itu bukan daripada arahan dia. Bukan dari arahan dia. Denyut Nadi, Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Nah, ini barulah buku bertemu ruas. Kali ini kita tengok masih lagikah menang Parlimen Lembau atau tidak. Khairi Jamaluddin sudah sah menyerahkan Parlimen Lembau kepada Tok Mat Hassan. Tahun 2014 yang lalu, majoriti dimenangi oleh Barisan Nasional di Lembau lebih daripada 10,000 undi majoriti. Tahun 2018, kurang daripada 5,000 majoriti undi. Berkurang gila
Kurang betul itu. Sangat-sangat berkurang. Kali ini, tahun 2022, masihkah dapat dipertahankan lagi majority ini? Ataupun tidak? Kerana yang lawan Tok Mat Hassan di sana dikabarkan Hamid Bador, bekas Ketua Polis Negara Malaysia, habis. Ingat, Ketua Polis Negara Malaysia mempunyai banyak maklumat-maklumat yang penting. Nanti kalau waktu berkempen, kalau ada serangan psikologi, perang-perang saraf, jangan main-main serang-serang. Nanti dia serang balik habis. Okey. Hamid Bador disahkan mungkin akan melawan Tok Mat di Rembau. Kali ini bergagarlah. Betul-betul bergagar kali ini. Cuma yang kita mau tahu, dia akan ikut parti mana? Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador dan pengarah yang juga adalah pelakon iaitu Ahmad Idham Ahmad Nazri antara dua individu yang telah disenaraikan oleh Gerakan Tanah Air pimpinan Tun Mahathir rupanya sebagai calon pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak lama lagi. Timbalan pengerusi GTA Negeri Sembilan Muhammad Jani Ismail berkata, nama Abdul Hamid Bador termasuk dalam senarai yang dicadangkan sebagai calon gabungan itu untuk bertanding di Parlimen Rembau. Nasib baik Khairi Jamaluddin serahkan saja. Kali ini kita tengoklah buku bertemu ruas. Beranikah Tok Mat Hassan untuk menyerang bekas Ketua Polis Negara? Kali ini kita nampak akan ada keseimbangan. Katanya Ahmad Idham pula dicadangkan sebagai calon bertanding di kerusi Port Dickson, Parlimen Port Dickson. Wah, ini lawan si Anwar Ibrahim nih. Aduh, beratlah Ahmad Idham, beratlah mau kasih kalah Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim masih di Port Dickson memang bukan mudah. Katanya kedua-dua nama individu berkenaan termasuk dalam senarai yang saya bawa ke peringkat pucuk pimpinan sebagai calon GTA Negeri Sembilan menerusi Parti Pejuang Tanah Air Perjuang. Keputusan sama ada Abdul Hamid terpilih sebagai calon bertanding di Parlimen Rembau dan Ahmad Idham bagi kerusi Parlimen Port Dickson akan ditentukan oleh pucuk pimpinan tertinggi parti ketika dihubungi hari ini. Mengulas lebih lanjut, Muhammad Jani yang juga adalah timbalan pengerusi GTA dan Ketua Pejuang Negeri Sembilan berkata GTA perlu meletakkan nama besar seperti Abdul Hamid Bador, Ketua Polis Negara, dan Ahmad Idham untuk memberikan saingan sengit di kedua-dua kerusi terbabit. Katanya bagi saya buat masa ini, dialah Abdul Hamid Bador, yaitu calon paling terbaik untuk GTA di Parlimen Rembau. Lebih-lebih lagi timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan kabarnya akan bertanding di situ kali ini katanya. Nah, kali ini timbalan Presiden UMNO menang atau jadi abu. Kalau menang, okey. Kalau tidak menang, memang terus kosonglah Tok Mat Hassan kali ini. Mau buat apa lagi? Kalau nanti pemilihan UMNO, belum tentu lagi Tok Mat Hassan akan dipilih semula. Sudahlah bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan juga ahli parlimen. Lepas itu tidak pula terpilih dalam pemilihan UMNO, habislah kalau itu terjadi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.